Hai semua, dalam video kali ini aku akan kongsikan sebuah cycling komputer murmur saja sesuai untuk beginner ataupun yang korang baru nak start berbasikal, iaitu daripada China, brand XOSS G Plus Cycling Computer. So dia ada G Plus dan juga G yang biasa. So G yang biasa ni dia memang basic, dia tak ada ANT Plus, so korang tak boleh connect kepada sensor lah. So kat depan ni juga aku akan unboxing speed dengan cadence sensor. So maksudnya korang boleh toggle lah sama ada korang nak speed atau cadence. Dan juga aku ada juga beli sekali dia punya XOSS heart rate monitor. So heart rate dalam berbasikal ataupun larian memang penting. So better korang invest lah untuk monitor heart rate korang. Ataupun korang boleh juga monitor melalui korang punya smartwatch. Dan kedai ni juga bagi free dia punya cover untuk cycling computer ni. Alright, jom saksikan video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aku ucapkan nama aku Syahidi. Jika korang baru saja jumpa channel ini, bantu aku dengan subscribe dan tekan butang loceng. Jika korang telah subscribe, terima kasih aku ucapkan. So untuk yang ni, so dia ada tulis lah multi GNSS positioning. So dia asalnya dia ada 4 satellite, numerous data, app support, ANT plus sensor. Ni yang penting untuk korang connect dia punya sensor-sensor. Bluetooth 5.0 untuk connect ke phone dan IPX7 waterproof. Yang ni dia punya scan app lah. Okay, dia ada dekat App Store dengan Google Play. Dan dekat belakang, so dia ada tulis lah dia punya features, speed, mileage, time gradient, ada 15 features, auto pause, ni penting lah kan, GPS, average speed, below speed, speed sensor, heart rate monitor, cadence dan lain-lain. Unboxing, so dari sini lah, buka je selotip ni, cantik, dah sedang dah. Alright, okay, aku keluarkan kertas dia, and then dia punya cycling com lah. Alright, so kecil saja cycling com ni. Depan dia ada play and pause button, dia punya on off button, ada 2 saja button. Kiri tak ada apa-apa. Belakang yang ni dia punya mounting lah. So belakang ni untuk charge lah, micro USB. Okay, di sebelah sini tak ada. Atas ada logo XOSS je, bawah tak ada apa. So simple saja. Kita ada dia punya beberapa accessories lah macam biasa. User manual, okay, ada English dan juga Chinese dan Japan pun ada. And then kita ada dia punya getah ni untuk korang mount dekat stem lah. Dan USB, and then dia punya base untuk letak kat stem tu, getah rubber. Dan dia punya mounting. Tak ada apa-apa, ada installation guide ya dekat stem macam mana. Itu sahaja. Berat cycling com ni cuma 48 gram saja. So memang ringan. Okay, kemudian kita akan unboxing speed sensor, speed and cadence sensor. Untuk speed sensor ni dia boleh function salah satu saja. So korang beli satu, korang boleh set untuk speed atau cadence. So biasanya kita akan set kepada cadence lah. Sebab speed ni korang boleh detect guna korang punya GPS punya coordination kan. So dia dah boleh detect speed. Dekat sini ada plastik dia. Okay, alright. Okay, ni dia punya sensor. Okay, agak kecil saja dan cantik. Belakang ni ada bateri lah. So dia pakai bateri macam kunci kereta tu. Untuk yang sensor ni dia lebih kecil daripada Megan. Megan ada juga tapi dia besar sikit. Yang ni lagi kecil lah. Alright. Dan dalam ni dia ada macam biasalah. Manual dia lagi tebal daripada yang tadi. So dia ada juga getah. Okay, getah untuk korang letak dekat korang punya pedal nanti, crank. Sama juga beberapa jenis getah rubber. Dan ini dia punya pelapik belakang lah. Alright, itu sahaja. Dan beratnya adalah dalam 10 gram sahaja. Seterusnya kita unboxing XOSS heart rate sensor. So Bluetooth, boleh connect pakai ANT plus, dual technology, Extreme Outdoor Sport Science. Oh, inilah nama panjang dia, Extreme Outdoor Sport Science, baru tahu. Heart rate sensor, real time heart rate tracking, visible audible connection, third party app, IP67 waterproof. So waterproof, okey lah. So dia boleh connect kepada jam, bike computer, fitness equipment, smartphone. Okey. Okey, alright. Okey, ni dia punya strap lah dekat badan. Okey, ni strap kat badan. Okey.
quality okay, nice, rubber, stretchable. Okay, bau pun sedap. Okay, macam ni. And then user manual, pun besar. Besar juga user manual dia. Heart rate sensor, XOS. So ni rasanya button untuk on kan. Dan di belakang left and right. So make sure left ni dah ada kiri, right ni dah ada kanan lah. So nanti korang connect dekat sini. Okay, make sure rotation dia punya side tu betul. Dan ni adalah bateri dia. So kalau kita open sikit bateri dia. Okay, dia menggunakan bateri CR2032. So nak tutup dia macam biasa, korang tekan dan tolak balik belakang, dia akan tutup. So buka dia lagi senang daripada tutup tutup dia agak susah sikit. So kena make sure lah betul-betul, kalau tidak nanti dia tak boleh on. Alright, so left dengan right. So korang boleh connect dekat strap ni. Okay, so macam tu sajalah. Alright, pun ada bunyi, maksudnya dia dah sedia untuk connect. Berat untuk heart rate sensor ini adalah dalam 15 gram sahaja. So memang ringan lah. Unboxing dah settle. So kita tengok apakah yang ada di dalam XOSS G Plus ini. So nak onkan dia, kita tekan hold lama-lama button ni. Okay, so dia punya loading untuk on tu agak lambat sikit lah, dalam beberapa saat kan. So tunggu jap. Okay, so kita dah tengok lah dia punya speed dekat sini, time, distance, heart rate dan cadence, dan dah setting kilometer. So ni page 1. So nak ke page 2, kita tekan yang ni. So ini adalah page yang kedua. So kita ada average speed dalam kilometer, altitude berapa, and then berapa gradient kita naik bukit kan, berapa gradient, average cadence dan juga average heart rate. And then kemudian berapa max kita punya speed, dan clock jam, odometer berapa total kita dah gunakan. So max heart rate dan max cadence. So aku pun telah pakai dia punya heart rate sensor. So sekarang dia dah detect lah berapa hari aku sekarang, 93. Okay, and then kalau kau nak setting balik, maksudnya kau nak connect heart rate dengan cadence dia, korang kena hold dua button ni. Okay, and then baru dia detect lah. So make sure korang punya device tu dekat. Sekarang dia dah detect lah, heart rate dah detect, cadence pun dah detect, sebab dia static kan. Kalau dia belum detect, dia akan berkelip-kelip. So itulah dia punya setting. So kalau korang tekan lagi, ada page 1. Okay, page 1 ni adalah tire circumference. So tire circumference ni nanti aku letak table. So dia depend kepada korang punya wheel set lah. Macam aku 725C, dia punya circumference adalah 2105. Next, kalau korang nak tukar nombor tu, korang tekan ni. Tapi aku punya dah betul lah, 2105 kan. Okay, so kita kosongkan balik. Okay, next 5 pula, and then baru next, pergi ke page 2. So page 2 ni korang nak set kilometer ke miles. So tekanlah kilometer, miles. So Malaysia kilometer per hour lah kan. Alright, so next, page 3 yang terakhir. Page 3 yang terakhir adalah untuk jam. Jam ni dia bukan terus letak nombor jam, sebab dia based on GPS. So korang kena letak kita punya time zone. So Malaysia adalah plus 8. So kena sampai 8 lah. 8. Okay, plus 8. Okay, dah siap semua. Tekan dua button, dia akan kembali ke page yang asal. So page yang pertama ni ada hari kan. So hari dah connect, dia dah monitor 94. Next page. Sekarang tak ada apa-apa lah, average tak dapat lagi sebab kita baru connect. And then next page. So jam tak ada, sebab apa? Sebab GPS belum detect. So sekarang ni aku buat review kat dalam rumah kan. So tak dapat lah dia connect kepada GPS. Itulah dia interface untuk XOSS G Plus. Okay guys, seterusnya kita akan tengok macam mana nak connect XOSS G Plus ni dengan app dia. Open app XOSS korang dan sign up lah dengan korang punya email. Lepas tu jangan lupa untuk korang turn on kan Bluetooth di phone korang. Pilih XOSS G Plus dan korang tak boleh buat apa-apa selagi tak connect korang punya device. Tekan connect, dia akan search dan kemudian pilih connecting dan sync. So first kita tengok dia punya storage, agak kecil dalam 7.91 Mbps saja. Kemudian kita pergi settings, version untuk lihat ada update ke tidak. So ada update yang terbaru, firmware yang terbaru. So digalakkan untuk korang update.
So masa update tu dia akan dia lepas update dia akan offkan device, korang kena onkan balik, and then korang perlu connect balik device itu. So bila connect, pergi ke user settings dan korang key in lah korang punya data information di sini. Kemudian kita pergi ke auto pause, select on dan save the settings. Kemudian kita pergi ke manual G+ English, dan manual dia dalam PDF format, rasanya agak detail dan cantik dan kemas complete. Kemudian kita pergi record, so korang boleh record directly daripada sini app ni. Kita pergi workout, tak ada apa-apa lagi. Kita pergi profile, so ni korang kena verify korang punya email lah. So korang kena check email korang, tekan verify email. Kalau aku open kat Safari dan confirm. Selepas done, refresh dan icon tu dah tak ada. Athlete information, korang boleh set korang punya birth date, tinggi dan seterusnya lah. Dan paling penting ialah kita nak connect dengan Strava. So open Strava app, so dia akan suruh kita authorize, klik authorize, and then dia akan pergi balik ke app XOSS dan terus connect dengan Strava, settle. And then kemudian kita tengok route book, kita boleh create route sendiri. Untuk settings, just make sure korang punya unit measurement kilometer, okay? Dan kemudian kita tekan kat gambar tu, kita boleh tukar gambar, kita punya nama, username dan lain-lain. Okay, kita pun dah setting XOS G+ ni dengan app kita. Dan kemudian lepas ni aku akan pasang device ni dan juga sensor dia dekat basikal aku. And then kemudian kita akan test ride. So lepas test ride tu, kita akan cuba upload data tu dekat app. And then kita tengok macam mana dia upload directly kepada Strava. Okay guys, so untuk speed atau cadence sensor ni, dia ada leceh sikit. Maksudnya, sebab dia satu sensor, korang boleh set satu sahaja sensor, sama ada untuk speed atau cadence. So macam mana korang nak set, dia tak ada button tau. So korang kena keluarkan bateri belakang and then masukkan balik. Dan kalau LED dekat depan tu color merah, itu maksudnya speed sensor. Kalau LED kat depan tu color biru, itulah cadence sensor. So macam aku nak guna untuk cadence sensor. So lepas dah setkan LED biru, aku kena letakkan sensor ni dekat pedal crank. Merah untuk speed, biru untuk cadence. So kita akan masukkan dia punya getah dulu. Getah yang ni di belakang lah. Okay, ada lubang tu kan. So masukkan kat situ dulu. Okay, dah secure. Dan kita akan pasang di pedal crank. Okay, sebab aku dah ada dah mount dia. Mount ni mount untuk Garmin punya. So aku just masukkan sebab Garmin punya mount sama dengan XOS punya. So aku dah ada dah mount ni sebab aku punya action cam kan. Aku nak letak kat handlebar macam dah semak. And then aku nak letak kat stem tadi, tapi dia punya getah tu tak muat untuk Giant punya stem ni sebab dia petak kan, dia bukan betul-betul bulat. So sini je lah yang sesuai. So just masukkan. Okay, dah masukkan dan twist saja. So rupa dia macam ni. So kita nak test device ni di luar, tekan play pause button ni. So GPS icon tu dekat atas, korang tengok dia masih berkelip-kelip sebab dia tengah cari signal GPS. So korang jangan tekan play dan terus gerak, tak boleh. So bila GPS tu dah static, baru kita gerak. So dia akan ambil masa sikit lah. Okay, dah static, ada 2 bar. Jom kita ride. So sekarang ni adalah page pertama, dia akan tunjuk kita punya heart rate dan cadence. Dan page kedua average heart rate, average cadence. Dan page ketiga jump, max heart rate dan max cadence. So bila dah selesai, kita berhenti di auto pause. Kita boleh juga tekan pause sekali lagi secara manual. Dan untuk stop, kita tekan button ni hold lama-lama dan settle. Untuk upload, korang perlu open app XOSS dan connect korang punya G+ device. Upload ni agak lambat sedikit, bergantung juga berapa aktiviti yang korang nak upload lah. So macam contoh ni, aku ada 2 aktiviti. Selepas dia display, korang boleh tekan butang sync, and then dia akan automatic dan sync dengan Strava. So korang akan dapat notification daripada Strava, maksudnya dah settle. Tekan workout dan korang boleh tengok aktiviti korang lah. Summary page ada map, morning ride aku 24km, power tak ada power meter,
chart, ada speed dengan cadence chart, dan hujung sekali ada data dalam bentuk nombor. Satu lagi right, afternoon right, aku connect dengan aku punya heart rate sensor. Sama juga, summary page ada map dan attitude, dan di chart ada tambahan heart rate chart. Kemudian korang juga boleh edit korang punya workout. Dan bila pergi ke Strava app, beza dia adalah dia akan tulis description upload by XOSS. Okay guys, so itulah saja sedikit perkongsian unboxing dan review tentang XOSS G Plus Cycling Computer. Untuk harganya, device ini saja dia dijual dengan harga RM124. So bagi aku, okeylah, harga dia berbaloi dengan spek yang dia tawarkan. Kalau korang nak beli package bundle yang macam aku beli ni, sensor, device dan juga heart rate sensor, total ni dapat dalam RM314. Link seller aku akan letak di bawah video description. Jika korang ada sebalang soalan atau cadangan, sila komen di bawah. Jika korang suka video ini, bantu aku dengan like, subscribe, tekan butang loceng dan share. Jumpa lagi di video akan datang. Enjoy the little thing. See ya!